أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidni ilman nafi'a warzuqni fahman mustaqima wa hidayatan lis-shawab. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawassikillahumma rabitataha wa adim wuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat lanukaffiranna 'anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Surah Al-Ankabut ayat yang ke-7. Qala Allah Ta'ala fi muhkami kitabih bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuh fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun walladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Al-Baqarah ayat 81 sampai ke 82. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman au kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang telah akhrajahu Abu Daud. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga selawat dan salam kita di tengah malam ni kepada ahli keluarga Nabi dan para sahabat Nabi sekalian. Alhamdulillah, sama-sama bersyukur, sama-sama terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dialah segala-galanya kepada kita, baik merupakan rezeki, baik merupakan nikmat-nikmat semua, segala perkara daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kesempatan yang dia beri kita pada malam ni, amba dan demo, ibu-ibu, ayah-ayah sidang penonton sekalian, alhamdulillah, panjatlah kesyukuran kita kepada Allah taala, sebanyak-banyaknya syukur kita, alhamdulillah. Jadi malam ni sudah pun kita akan cerita perkara yang lain, perkara yang baru pula. Kerana hadis Nabi yang kita bicara 15 perkara tu sudah pun berakhir di minggu yang telah lepas. Maka pada malam ni
Maka pada malam ni insya-Allah amo akan cerita sikit sebanyak berkenaan dengan keadaan manusia hidup di dunia, amalan-amalan dia, usaha-usaha dia untuk nak menuju ke alam akhirat lagi akan datang, serta balasan dia yang mana Allah Ta'ala ada cerita dalam suratul Ankabut dan juga Al-Baqarah, yang mana amo baca saat ni dalam 2 surah. Tu insya-Allah amo akan ceritalah. Dan Nabi dia ada kata, Nabi kata an-nasu rajulani. Nabi kata an-nasu rajulani. Manusia tu ada 2 jenis, 2 peseng, 2 basuh. Alimun wa muta'allimun. Ada setengah manusia tu dia alim, dia pandai, dia tahu banyak. Wa muta'allimun, ada sebahasa lagi manusia ni Nabi katanya wa muta'allimun, yang dia belajar. Dia tak erti, dia jahil, dia belajar. Maka dua-dua ni Nabi kata kena, manusia ada 2 jenis ni ya. Wala khaira fima siwahuma, tidak ada kebaikan padanya, pada barang, pada manusia kedua-dua saat ni tu, siwa huma, selain daripada 2 tu. Nabi kata manusia hidup atas dunia ni, nak ayat kata ada 2 jenis tu. Ada hak alim, ada hak jahil. Maksudnya ada hak mengajar, ada hak belajar. Orang alim dia mengajar, dia boleh mengajar orang. Dan hak jahil dia boleh belajar. Maka Nabi kata tak ada dah 2 ni. Tidak ada kebaikan selain daripada kedua ni ya. Apa maksudnya? Kalau ada jenis selagi tu tak molek dah lah. Nabi kata tak ada dah. Hak moleknya kedua ni ya. Mana? Orang hak reti dia mengajar, orang hak tak reti dia belajar. 2 tu ya. Kalulah orang reti tak mengajar, orang jahil tak belajar, hak ni tak masuk dalam kata Rasulullah. Hak ni hak Rasulullah tak si nak ayat tu. Karena Nabi kata ada 2 jenis manusia. Satunya Nabi kata alim, yang keduanya muta'allim. Ada hak alim, ada hak tak alim, hak belajar. Nabi kata tak ada dah. Tidak ada dah kebaikan selain daripada 2 perkara ni. 2 corak ni. Mana orang alim dia kena mengajar, orang jahil dia kena belajar. Ibu-ibu, bapa-bapa, jadi hari ni memandai kepada keadaan kita hidup di hari ni, serba kesusahan di hari ni, kepicikan di hari ni. Nah, dengan COVID kita ni, kita boleh belajar melalui YouTube. Boleh belajar melalui YouTube kita. Di malam ni jumpalah dengan Amo di Babo Channel ni. Maka malam ni Amo nak cerita apa nama? Amo nak cerita sikit sebanyak yang mana ulama dia kumpulkan beberapa perkara berkenaan dengan orang Tino. Malam ni nak royak orang Tino sikit weh, supaya kita bakal tahu belakang. Tu geno gak nak royak orang Tino, tak ada royak orang Jatah, kerana benda ni dia sakut paut dengan orang Tino. Sakut paut dengan orang Tino. Sakut paut dengan orang Tino. Gano sakut paut dengan orang Tino? Kerana Nabi kita telah maklum dah, di malam Isra' dan Mi'raj. Di malam Isra' dan Mi'raj saat itu Nabi naik ke angkasa. Nabi dibawa oleh Jibril alaihi salam melalui tangga. Bermula daripada Baitul Maqdis. Nabi kita ke angkasa, ke langit ataupun ke aras. Tu dibawa oleh Jibril, 2 orang itulah. Nabi kita turut dia tak erti gapo. Maka Nabi dia cerita dalam hadis dia nya, setelah dibawa dia ke neraka dan ke syurga. Hak lain pun Nabi cerita juga. Hanya Nabi dak cerita hak lain tu keindahan aras, keindahan Sidratul Muntaha. Dan Nabi dak cerita tentang langit-langit. Nabi kita jijak dah langit 7 lapis, dia jijak dah kaki dia. Kita dok dah ni. Kita tak nak jijak. Jadi Nabi royak satu persatu. Maka di antaranya kita nak cerita malam ni, ada perkara yang sakut paut dengan orang Tino.
Karena dalam hadis Nabi, Nabi kata ittala'tu fil jannati. Aku pergi tengok, aku masuk tengok dalam syurga. Nabi ittala'. Nabi pergi tengok. Mana tak ada main-main dak lah, tak ada berjalan bergerak dak lah. Nabi selalu tengok. Nabi tengok fil jannati, di dalam syurga. Nabi kata, aku tengok malam tu dalam syurga ni. Hak tu hai gambar kau Nabi kita. Fara'aitu aksara min ahliha. Maka Nabi kata kebanyakan ahli syurga. Aku tengok pada malam tu nya kebanyakan ahli syurga ni al-fuqara, ialah orang miskin. Orang sesak weh. Pocik pangah weh, orang sesak banyak sekali masuk syurga. Hani Nabi royak terang-terang dalam hadis dia dah. Tu. Nabi kata kebanyakan. Ada juga berarti orang kaya pun ada. Tapi kalau berbanding dengan orang sesak ni, Allah, orang sesak ramai sungguh. Nabi kata, aku pergi tengok dalam syurga ni, aku tengok kebanyakan ahli syurganya orang sesak. Al-fuqara. Ni sin no ya. Tapi kita dah hari ni, kita berasa tak reda kita hidup sesak. Kita berasa kecewa dengan kita miskin. Kita berasa susah hati, tak puas hati kita dengan kita susah, dengan kita susah payah di dunia. Acik boleh nak jadi raja berlaku, nak jadi orang seni, orang kaya berlaku. Lipah meruah berlaku. Hati tu nak royak. Tapi tak tu hai royak ahli syurga ni sesak. Sebab tu ibu ayah nak royak tu orang sesak dah. Orang sesak ni nak royak tu. Orang peluang sekali untuk masuk syurga Allah Ta'ala. Tapi sesak yang madu dengan agama lah. Kalau sesak yang siapa tak semaya, sesak siapa tak ibadat, sesak tak tahu ke mana hala, tak ingat ke Tuhan, tak ingat ke Rasul, tak ingat ke ibadat, tak ingat perintah Allah Ta'ala, tak ada jalan juga. Lebih hina daripada tokpek jual jebu lagi. Lebih hina, lebih teruk daripada Cina jual kakung lagi. Ni ingat ibu-ibu, ayah-ayah, noyak tu. Kalau orang tu dah sesak dah, tapi tak ingat ke Tuhan, tak tahu balasah di mana, tak tahu masjid mana, tak tahu ibadat di mana, hak ni teruk lagi lah, kena seksa. Tak ada peluang dah orang ni. Orang sesak bila tak beribadat, maka orang ni tak ada peluang dah. Dengan topek, dengan Cina, dengan topek, dengan orang kafir, lebih orang kafir lagi. Orang kafir dia hidup dunia dia mewah. Dia mewah. Kebanyakan orang kafir dia kaya, dia ada harta. Dia mewah di dunia walaupun dia mati esok masuk neraka. Walaupun mati esok masuk neraka, tapi dia mewah dah di dunia, dia kecak dah, dia rasa dah kemewahan dia di dunia. Tapi orang miskin hidup dunia tak pernah rasa kemewahan, susah 24 jam tak ada pitih, 24 jam susah derita hidup. Rumah gitu-gitu ya tirih, hidup bucuk je. Tu kena tak ada gapo, tak ada sekarang habuk susah, tiba-tiba dia tak padu dengan agama pula. Mana peluang dia? Mati behar di malaikat, mati behar di seksa bila berada di alam barzah dan di mahsyar lagi akan datang. Akhir sekali terjun ke dalam neraka. Ni sebab itulah teruk sekali. Ni ibu-ibu, ayah-ayah nak cerita kata, walaupun Nabi kata gitu, kita kena usaha sedaya upaya. Kita ingat atas kita ni orang sesak dah, orang miskin dah, orang susah hidup di dunia. Biarlah kita ni kuatkan, tingkatkan ibadat kita. Kita tingkatkan ibadat kita biar kuat. Biar kuat, panggil sungguh lah panggil. Ni beribadat Allah Ta'ala. Ni bagi orang miskin ni lagu ni Nabi royak dah. Tu. Orang kaya dia peluang dengan harta dia. Orang kaya bila dia kaya di dunia, dia gunakan harta dia sebanyak boleh, maka peluang pula di akhirat esok dia kaya pula, dia mewah pula. Ni orang cerdik ni ayat ni, orang cerdik. Kalau sekadar kaya tak berguna dengan akhirat, tak ada jalan. Bahkan kekayaan dia tu lah makan kepala dia kelik lagi akan datang. Kebun yang dia beli, duit yang dia milik, harta yang dia milik, semua tu akan makan dia pula. Akan goda dia. Akan bahar dia lagi sesuatu hari lagi akan datang ni. Masa depan dia lagi akan datang. Ni ibu-ibu, ayah-ayah noyak tu. Tu Nabi cerita kepada kita di malam Isra' Mi'raj. Maka selepas pada tu Nabi kata juga, wattala'tu finnar, aku pergi tengok di dalam neraka. Kesempatan aku dibawa, Jibril bawa aku ke dalam neraka.
faraitu aksara min ahliha, maka aku tengok di dalam neraka malam tu tengok Allahu Akbar, Nabi menangis tengok. Faraitu aksara min ahliha, aku tengok kebanyakan ahli neraka. Nabi kata an-nisa, iaitu orang puai, orang tino. Kaum ibu nak ayat terbanyak sekali dalam neraka. Haning pocik panguh, ibu-ibu ayah-ayah sedang penuntung yang dihormati sekalian. Haning keadaan hak Nabi duk royak. Sebab tu kita ni kebimbangan besar masalah orang tino. Nah, orang tino ni kebimbangan besar nak ayat tu. Sebab kita tengok di hari ni lah. Nah, pergaulan bebas kita ni macam mana? Allahu Akbar. Tino ni suka kelak, suka mengilah hidup nak ayat kata. Tu hidup dunia ni tak sedar, tak tahu kata ke mana hidup. Tahu nak suka kita ni, tahu nak suka, tahu nak sedap semata. Tak si dengan tak sedap. Apa saja yang mengisi, yang mengenyekkan nafsu, maka hak itulah yang kita duk kacau di hari ni. Sebab tu Nabi kata kebanyakan ahli neraka ialah orang puai, orang tino. Ingat-ingatlah. Ibu-ibu ingat molek. Adik-adik perempuan ingat molek. Kaum wanita ingat molek. Jangan termasuk tergolong daripada orang tino yang Nabi duk cerita saat ni. Walaupun kita orang tino, walaupun kita orang puai, kita ni kaum ibu, tapi jangan tergolong daripada golongan hak Nabi duk cerita tu. Hak Nabi duk cerita tu jangan termasuk dalam tu. Kita pisah juga, jangan masuk. Walaupun Nabi kata kebanyakan, bukan semua, kebanyakan ya. Banyak lagi yang masuk syurga. Maka kita mengelaklah diri kita daripada benda tu supaya kita menjadi ahli syurga lagi akan datang. Ni ibu-ibu, ayah-ayah. Kalau kita tengok dalam cerita orang tino ni, Allah, dahsyat sekali. Dahsyat sekali. Kenapa boleh kata dahsyat? Kerana orang tino ni nak ayat tu Allah cukup menggoda panggil. Goda nak ayat orang tino ni Allah bahaya sekali, bahaya. Sebab tu di masa Nabi dulu ada seorang sahabat mari mengaduha kepada Rasulullah. Mengaduha macam mana? Dia kata, ya Rasulullah, aku ada seorang tino. Aku ada seorang isteri ya Rasulullah. Tapi isteri aku ni ya Rasulullah, perangai dianya tak tolak tangi. Tak tolak tangi. Tidak menolak tangi. Maksudnya tangi orang lain. Dia tak tolak tangi orang lain. Apa maksud tak tolak tangi orang lain? Jadi isteri aku ni sukanya ikut orang jamuh. Ikut orang cuik nak ya tu. Dia tak tolak tangi orang. Demo halo nak pergi mana pun tak tolak. Tehad demo, suka tehad demo. Kalau kita lah ni tak panggil apa? Lak we orang masuk kosong. Tahu apa duk lak we orang jamuh. Duk lak we orang tu pergi situ, pecek situ, pergi sini. Tu maksud hadis Nabi tu. Maka Nabi kata kena? Nabi kata cerah. Tengok tu ayat tu. Bila sahabat tanya gitu, bila sahabat cerita gitu, Nabi kata cerah. Tak sah wak bining lah maksudnya. Tak sah wak bining lah. Nak royak kata apa? Orang tino ni perangai dia banyak. Sedangkan Nabi ni dia tak sokong orang cerah. Hadis Nabi mana pun royak suruh banyak belaki dan bining. Nabi ni apa ni sangat-sangat sokong orang yang berumah tangga. Nabi suruh nikah. Ya ma'syarasy syabab, pemuda-pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa di kalangan kamu itu yang mempunyai kemampuan, falyatazawwaj, nikahlah, kahwinlah. Tengok Nabi kita. Nabi tak siri orang muda ni duduk saja. Bila duduk saja dia ada fitnah. Kerana nafsu orang muda ni telah malu. Nak ayat kata orang muda ni. Segala-galanya orang muda ni dia cekak dia kuat. Sebab tu Nabi berseru kepada pemuda. Jadi suruh pemuda ni banyak kahwin. Jangan duduk saja. Jadi Nabi tak suruh orang-orang hak belaki bening dah ni suruh cerah, tak ada. Kerana Nabi rakyat dah di akhirat esok aku ni kedebe. Seorang Nabi yang kedebe di pada masa esok, di akhirat esok, kerana umatku banyak.
Nabi kata gitu dah. Aku lebih daripada nabi-nabi, rasul-rasul yang lain kerana aku berbangga benar dengan umatku. Umatku banyak. Kerana puakmu tu banyak umatku. Sebab tu Nabi suruh kita ni buat umat. Bila bini dah, bila belaki dah, buatlah anak tu banyak. Anak tu banyak. Tu anak banyak. Biar umat Nabi Muhammad tu banyak. Nabi suruh. Tiba-tiba sahabat ni mari ceritanya, Nabi kata cerah. Tengok mudah-mudah Nabi cerah. Berarti Nabi suruh cerah ni makna teruk dah. Sikap wanita macam tu apa panggil teruk. Bini orang ni iaitu tak tolak tangi orang. Maksudnya ikut orang jamuh, ikut orang pegang. Sedangkan dia tu isteri orang dah. Nabi suruh cerah lagu tu. Nabi tak kena lagu tu kalau perangai orang Tino lagu tu. Ni satu masalah nak orang Tino ni. Ni orang Tino di hari ni. Kak-kak kita, adik-adik kita ingat molek lah ni. Ni amo duk royak ni, hak Nabi duk royak. Bukan amo nak kata kat orang Tino duk cari gudih-gudih orang Tino tak. Tak ada niat lagu tu. Hak niatnya kita nak pakat beki, kalau kita salah dah kita bertobat lah. Kalau kita salah dah kita beradu, berhentilah. Kerjaan yang tak selonoh dengan agama nak ayat kata. Ni yang kita nak sekali. Nak cari titik kesedaran kita. Nak kita bakat sedar belaka dalam hidup nak menuju ke alam akhirat ni. Kerana kita kena pergi. Hari ni kita muda, hari ni kita sedar, hari ni kita segala-gala nak ayat kata. Tu hidup dunia. Tapi satu hari kena ingat. Apa yang kita laku di dunia ni kita akan bawa pergi, sereke pergi ke akhirat esok. Gapo kata yang kita laku di dunia ni? Maka hari kepergian kita tu lah kita akan menyesal. Kita akan sesal buat selama-lama. Kita akan sesal buat selama-lama. Tu ingat molek. Tu Rasulullah bila dengar sahabat mengadu lagu tu, nak ayat kata Nabi suruh cerah. Tu apa panggil sikap wanita yang tidak tolak. Yang tak tolak tangi. Dalam hadis Nabi pun cerita lagu tu lah. Tu seburuk-buruk orang Tino, sejahat-jahat orang Tino yang tidak tolak tangi. Maksudnya tak tolak tangi orang lain. Maksudnya ikut orang jamuh, ikut orang setuh. Ni tak boleh orang Tino nak ya. Tu. Begitu juga. Kena dengan wanita yang mana ulama dia dah himpun dah. Ada 7 dosa isteri kepada suami yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni ulama dah kumpul di dalam kitab dia, dalam kitab dia nya, iaitu 7 perkara. 7 keadaan wanita orang Tino yang sikap dia perangai dia tu ada 7 jenis. 7 keadaan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya orang Tino ni tak betul dengan agama. Tengok nah. Yang pertama ulama dia kata orang Tino yang suka cerita hal keaiban suami kepada orang lain. Ni satu juga. Kita tengok bila punah akhlak orang kita ni lagu tu. Bila punah akhlak ni lagu tu. Orang Tino bila punah akhlak, bila dia beripung 4-5 orang pakat duk mengilah, duk suka. Apa? Duk royak hatut lelaki dia. Duk royak pada hatut lelaki dia. Bila dia duk royak hatut lelaki dia, duk mengilah. Dia duk mengilah sama saing dia. Duk royak ke apa tu? Keaiban suami dia. Ni tak boleh ingat molek orang Tino dah. Orang Tino nak royak kata di antara panggil perangai tak comelnya suka cerita keaiban suami dia kepada orang lain. Ni kita pun tahu sendirilah dah. Adik-adik kita, adik-adik Tino, kak-kak kita, kaum ibu nak royak atau jangan royak hak keaiban tok lelaki kita kepada orang lain. Tak kira lah hak dalam kain ke, hak luar kain ke, jangan duk cerita keaiban tok lelaki kita kepada orang lain. Tu. Tu di antaranya. Ada dalam surah An-Nur ayat yang ke-19 duk cerita benda ni. Hadis pun ada juga.
Deh. Ada hadis. Siapa yang menutup aib suami, aib seseorang suami, maka Allah Taala akan menutup keaiban dia di dunia dan juga di akhirat. Itu ada hadis Nabi riwayat oleh Imam Muslim sendiri. Ni tak boleh nak ayat tu. Keaiban ni tak boleh sekali. Orang kita kadang-kadang dia royak lah, tok lelaki dia gitu gini. Siapa lekahain pun dia royak. Lekahain tok lelaki dia tu royak kau saing-saing dia duk royak. Duk bagi tak boleh. Jangan duk royak dalam kain, dalam gapo pun royak tak boleh. Nah, duk royak kau orang tok lelaki dia ni. Misal kata ada apa ni? Ada tanda di punggung, tanda di pohon, tanda di gapo, ikutlah gapo nama pun. Satu keaiban ni tak boleh. Keaiban suami kita tak boleh nak ya. Ni satu. Yang keduanya, yang mana ulama dia hipungnya, iaitu seorang isteri tidak taat kepada suami. Tidak taat kepada suami. Tu. Nah, tidak taat kepada suami. Tu. Ni panggil satu perkara yang besar juga. Satu perkara yang besar juga. Dalam surah An-Nisa juga ayat yang ke-34 duk cerita benda ni. Cerita benda ni tak boleh. Jadi bila kita jadi si isteri seseorang ni, kita gena-gena kita kena taat. Kena taat kepada suami kita. Kita kena taat kepada suami kita. Nah, ada satu kali sahabat tanya, ya Rasulullah, siapakah wanita yang terpaling baik? Yang paling terbaik. Tu. Nabi beroyak. Orang Tino yang paling baik sekali, Nabi kata apa? Nabi jawab. Nabi jawabnya, wanita yang paling baik sekali, apa nama ni? Iaitu wanita yang menyenangkan suami apabila suami dia memandai kepada dia. Ini hadis An-Nasa'i, ada cerita dalam hadis An-Nasa'i. Tu. Bila tok lelaki tengok ke bini, tok lelaki berasa senang hati. Tu orang Tino hak molek, Nabi kata. Tu. Orang Tino hak molek sekali lagu tu. Nah, tok lelaki tengok ke dia, tok lelaki berasa senang hati. Jangan tok lelaki tengok, pak, berasa serabut bulu perut. Allah, aku gak tengok makmu gak Allah, tengok mamu gak jolo lah, Allahu Akbar. Mucak panjang dia tengok. Jadi kau serabut dah. Sebab tu orang Tino hak sebenar ni, amo nak cerita malam ni. Nak cerita malam ni apa nama? Orang Tino nak buat macam mana? Wituk lelaki tu bila dia tengok kita berasa mata dia pun sejuk, perasaan dia pun tenang, hati dia berasa gembira. Tu orang Tino nak ayat tu. Pas kita buatlah macam mana pun. Demo sendirilah hak tahunya tok lelaki demo tu pasal mana. Tok lelaki demo ni suka pasal mana, demo tahu sendiri perangai tok lelaki. Dia tak suka berlaku. Seorang-seorang tok lelaki ni, suami ni dia tak suka berlaku perangai dia. Tak suka berlaku. No ya tu. Tapi yang pentingnya si isteri ni iaitu menyenangkan hati si suami apabila memandai dia kepada kita ni. Nak buat macam mana? Di antara nak buat ke mana? Di antaranya kita kena jaga pakaian kita. Di antaranya kita kena jaga kebersihan kita. Di antaranya kita kena jaga kecek pai kita, cakap pai kita. Tu dengan si suami tu. Kita upama kita katakan tok lelaki kelik kerja. Tok lelaki balik kerja. Tengah hari ke, sebelah petang ke. Bila dia tengok kita ni berasa senang hati. Lepas tu macam mana sepatut kita kena buatnya? Pakai sepatut lagu mana? Tu. Hak tu hak demo sendirilah. Amo nak cerita tak betul. Amo cerita tak kena. Hak demo ni nak ya. Amo kalau amo nampak kak, hak mudah-mudah kak. Bila tu lelaki kelik kak, bining kena siap dah. Bining kena siap dah. Siap apa tu? Makan ni tak kena kecek dah, makan ni tak kena bercakap dah, makan ni tu kena siap dah. Minum ni kena siap. Bahkan tubuh dia sendiri tu. Pakaian dia kena sendiri tu.
Lagu mana? Siap dah dia pakai. Bahu sudah mani ikat siap belaka dah. Rambut pun ikat molek. Kalau pakai tudung lah. Kalau tak pakai tudung pun tak pakai tudung lah. Kita ngatuk lelaki kita. Ya rumah kita. Masa tu lelaki kita tu kelik kerja. Pakai ye tu kena jadi nampak seksi sikit. Pakai hok bayar tu. Tu amu nampaknya lah. Neh. Pakai bayar. Lepas tu bau sedap. Lepas tu kecek pula tu mui manis. Jangan duk royak hok panas-panas. Tekah dia duk pikul bajak bong tu jangan duk royak hok panas-panas. Nya tetok dia cabut tekak ngolah. Kena mui manis, kena mui manis. Kena mui manis. Sambut dia di jemore, sambut dia di tangga. Kecek dengan lemah lembut. Tu. Kita bau sedap dah mandi siap belaka dah. Bedak retik dah. Pakai bedak retik dah. Allahu Akbar. Tu lelaki tengok. Allah, mek munggo. Apa ni apa tu? Dia jatuh hati dia tengok Allah. Ni Nabi royak ni. Tu di antara Nabi royak retina hak paling baik. Hak paling comel sekali. Bila tengok si isteri dia, bahasa seni hati. Isteri dia ni dapat menyenangkan hati dia. Hati isteri suami dia tu. Bila suami dia tengok dia. Jangan kata Allah pergi pukul. Tok lelaki pergi kerja. Sudah menoreh. Sudah memotong dah. Klik tengok bini tak nak mandi lagi. Rambut-rambut pun tak sisir lagi. Allah. Hubai putih nak sama banyak dengan hitam. Bah rambut pula dah tutup buka. Supaya dengan singa jatuh. Apa lagu mana supaya singa jatuh. Allahu Akbar. Masuk dekat tok lelaki pula dah kemeh henguk lah. Allah. Bini pun tak ada mandi lagi, tak ada buah air bahu lagi, tak ada buah bedak lagi, tak ada buah kering lagi. Tak ada buah loceng ni lagi tu. Tegak bahu jebak hantua. Macam mana tok lelaki nak senyum? Macam mana tok lelaki nak bahasa seni tengok bini lagu tu bahkan bertambah sabuk perut dak. Tok lelaki tak ada siapa di jemore lagi dia royak dah. Royak benda panas-panas. Menjadi isu panas. Royak kata anak dia ni siapa dia duk buat nyanyi di apa ni? Di sekolah di mana tu? Tok lelaki pun naik angin molek lah. Tu juga we tak ada gapo dah. Jangan bersikap lagu tu. Jangan bersikap lagu tu orang Cina. Ni Nabi royak sendiri. Tu. Orang Tino yang paling molek sekali ialah orang Tino yang si suami dia memandai kepada dia bahasa teni. Sebab tu orang Tino kecek pun dia kena kecek dengan beraluh. Ngatuk lelaki dengan beraluh, kecek basuh molek. Apa panggil lagi kecek apa panggil apa? Panggil manjo panggil. Tak ada. Orang siap pun dia makan juga tu dengar. Macam orang bakok, orang mana sedap dia kecek. Dia kecek kat ni bunyi lembut. Orang Kuala Lumpur begitu juga. Bang. Tanya. Tanya nak ya. Tok lelaki bahasa kita dak. Kita ni. Jangan kasar. Tu di antara. Yang ketiga Nabi kata apa? Yang ketiga ulama kata apa panggil si isteri ni tidak bersyukur nafkah dari suami dia yang diberikan oleh suami dia walaupun jumlah tidak besar. Tapi dia ni selalu merasakan kurang dan tidak pernah puas. Ni ada juga orang Cina macam ni. Orang Cina macam ni adalah dalam Islam tak si lagu ni. Orang panggil orang Cina tak bersyukur. Tak berasa besar nafkah yang isteri bui ataupun barang-barang hak suami dia bui saat itu dia berasa tak memuaskan hati dia. Ada juga macam tu orang Cina. Tak nampak besar, duk nampak besar hak dia. Kadang-kadang orang Cina suka kata kena. Allah, sekat nikah tak ada gapo lagi wem. Tak ada gapo, kita ada besar. Beli gapo kat aku ni kak. Allah. Besar jangan udai pun tak ada emas. Tengok. Duk menidok apa panggil. Ni apa panggil isteri perangai pasal itu tak boleh. Dia tak nampak besar apa yang diberi oleh suami dia. Tak boleh.
Tak boleh jangan lagu tu. Orang Tino ni, sebab itulah payah nak jadi sikap orang Tino yang solehah semua ni payah. Payah. Kalau kita goyak-goyak tu belah lah demo. Payah. Kita nak suka turut hawa nafsu kita. Tak boleh gitu. Tak boleh. Ni mengikut tata cara Islam. Tata cara yang diajarkan oleh Islam lagu tu lah. Tu noyak tu. Banyaklah yang Nabi duk cerita berkenaan dengan orang Cina yang tak bersyukur dengan nafkah yang diberikan oleh suami. Noyak tu banyak sekali. Di antaranya hadis riwayat oleh Imam Ahmad. Tu. Banyak sekali. Dan yang kepaknya gapo nama? Yang kepaknya panggil cemburu berlebih-lebihan. Hanya orang Cina tak boleh juga. Cemburu berlebih-lebihan. Cemburu berlebih-lebihan ni tak boleh juga. Cemburu tu cemburu boleh. Pasal cemburu ni untuk tangga nak mengita-ngitai. Nak mengita, nak padu, nak tengok. Bila kita berlaki dah tengok katik tu lelaki kita tu. Hadap ke mana? Turun parit ke tak jatuh parit ke naik parit ke jatuh parit ke tak tahu. Dimaki juga suami. Kena cemburu juga. Tapi tak boleh berlebih-lebihan. Dua-dua pihak ni supaya. Ni. Di sini ulama nak cerita masalah isteri. Tak boleh cemburu berlebih-lebihan. Lagu mana weh? Tu. Cemburu berlebihan ni enggak Allah banyak sekali lah kita tengok. Tok lelaki tu beg sikit pun klik masa catung. Tak boleh. Pagi tak ada sebab gapo pun jadi dalam hati dia kasih. Walaupun kita kasih secara mana sekalipun tak boleh kita nak menzahirkan cemburu kita terlebih-lebihan ayat. Tak boleh nak lebih-lebih, tak boleh nak terlajak orang panggil cemburu nak ayat kata. Dimaki juga tok lelaki pun. Tok lelaki pun dimaki juga. Cemburu kau bini tak boleh berlebih-lebihan. Tapi pasal cemburu kena cemburu. Dengan anak pun kena cemburu, dengan bini kena cemburu. Bini kita kena cemburu, nak tengok juga. Kata bini kita kat turut lepas, ikut dah ke mana-mana tak kata gapo tak boleh. Tak boleh tu nak ayat tu. Tapi tak boleh kuat. Ada setengah orang ni kuat selajak cemburu tak boleh juga. Bini tu pergi beli sakar, beli gula, bini pergi beli barang, beli kicap, beli budu, beli apa. Allah, kelik dia makan napar. Kelik kena napar dah. Gimana tu? Ada skor kata bini dia tu duk kecek dengan orang jatuh kat tengah jalan kat tepi kedai tu. Ni nak panggil cemburu telajak tak boleh. Banyaklah. Keadaan walau kita tak kena tapi ada orang yang kena. Ada orang yang begitu keadaan. Sebab tu Nabi dia cerita. Sebab tu ulama dia ada cerita. Kerana ada orang ni berlebih-lebihan ayat tu cemburu, tak boleh. Yang kelimanya gapo nama? Berhias bukan untuk suami. Allahu Akbar. Berhias bukan untuk suami dak. Bagaimana dalam surah An-Nur cerita ayat 31 gitu. Tu. Tak boleh nak ayat kata. Berhias bukan untuk suami. Mak kita ni banyak sekali. Akalimo ni banyak sekali nak ayat tu. Tu banyak. Mak kita hak ni lah paling banyak sekali ni. Kita panggil janguk kerana orang lain, bukan kerana tok lelaki. Hak ni enggak. Allahu Akbar. 1% lah kita tengok hari ni nak ayat tu. Orang kita bila duduk dengan tok lelaki tak karib. Duduk dengan tok lelaki bersama dengan suami dia ni duduk kemah hangut ya. Tu. Tak ada hiasan diri, tak ada nak ayat tu. Ada juga tak banyak orang. Ada juga tak banyak orang duduk dengan tok lelaki, duduk pakai kain baru, duduk sekali dengan suami dia. Allah bau sedak lah, duduk tepi suami dia. Allah duduk nenek dengan tok lelaki dia. Ada tapi tak ramai. Hak waliknya, hak adanya tak begitu. Ada duduk dengan tok lelaki tapi Allahu Akbar. Kain hak buruk ya duduk dengan tok lelaki.
Duk ngatuk lelaki tak ada berjawab. Tapi dia nak pergi kedai, nak pergi bandar. Nak pergi makan gula. Dan nak pergi makan puluk, nak pergi mana keduri ko ataupun nak pergi pasar ko. Allahu Akbar. Lecu hati bertitik lah. Nak royak kata ceruming tu kalau boleh kecek tu minta maaf. Padai lawi nak royak kata. Ambil cuk ning pakar. Tu. Pakar cuk ning apa ni? Wi belakang, wi depan tengok tak molek weh. Tarik hok lain pula. Nak boleh kau gi tu berapa pasal nak ya atau duk terah saja. Duk terah saja nak tubik gi tu. Allahu Akbar. Takut orang takut tak comel. Takut orang tengok tak comel. Jadi perhiasan kita make up, kita jangok ni bukan kerana tok lelaki dak, bukan kerana suami dak. Ni teruk ni hari ni. Hari ni banyak sekali tak ada. Allahu Akbar. Banyaklah umat kita hari ni benda ni ayat tu. Duk untuk lelaki tak ada lagu tu, tak ada langsung. Kita ada baju baru ni pakai hari raya ya. Lepas tu nak pergi pasar, nak pergi kedai, nak pergi mana, gitulah. Duk untuk lelaki tak ada. Jadi tak ada panggil pasangan baru kain kain pakar kita ni tak ada untuk suami. Untuk suami sekoda-koda je. Hak beli tu mahal-mahal tu untuk nak pergi lain, bukan untuk dekat suami dak. Bukan nak pakai dekat suami dak. Sebenarnya Islam ni suruh pakai dekat suami. Selain pada raya dah saling apa dah, kena pakai dekat suami. Kena pakai. Teka suami kita tak kerja, teka suami kita ada di rumah, kita duduklah pakai kain baru, duduk begitu. Tak ada kerja mana, tak ada pergi sawah, tak ada pergi pagar, tak ada pergi kebun kita tak. Kita pakai macam-macam ni. Duduk tepi tu. Duduk tepi tu lelaki kita bau sedap wak air bau. Hak beli 14,000 hari tu air bau. Allah. Bos sekali dah 2 minggu baru hilang. Tu nak ayat kata. Dah hak mahal-mahal kita beli minyak wangi tu, kita bubuhlah tiga tu. Ni perhiasan. Yang kenanya keluar rumah tanpa izin suami. Ni sifat orang Cina juga ni nak ayat tu. Ingat molek orang Cina. Ingat molek orang kaum wanita nak ayat kata, amo nak cerita ni kita kena ingat molek. Bukan amo nak penguduh dak gapo dak, nak royak supaya kita ni kembali ke jalan yang molek. Ke jalan yang molek. Jangan tubik rumah tu tak ada minta izin kata lelaki. Pak kita hak ni pun banyak juga. Ni perangai hak ni pun banyak juga. Lebih-lebih lagi kita tengoknya bila lah isteri tu nak pergi makan gula jauh-jauh, kadang-kadang tak minta izin untuk lelaki perak takut. Siapa tu lelaki tu cari nak ya habis telaga cari. Takut bini dia terjatuh telaga. Tok cari tak ada di mana ni. Apa lepas asar dia klik tengok la ilaha illallah bawa wah pauh 2 kilo. Kata pergi makan pulut di mana toh. Bawa ya no ya tu. Tok lelaki di rumah ni cari Allah muta habis pakai oleh pagar. Siapa telaga buruk perhatian juga dengan galah. Dia kata takut bini dia jatuh dah tu. Nak makan nasi tak ada ni tengah hari ni. Tok bini tak ada apa? Pergi makan gula jauh. Ni nak ajak atas dia hari ni. Dia kerana tak minta izin ni, ya Tuhan marah. Dalam hadis tak silap ada riwayat. Tu bila tak minta izin ni. Allah Ta'ala laknatkan orang tu siapa dia kembali. Siapa dia klik rumah. Aku yang ketujuhnya panggil orang puan ni. Dan isteri yang tidak menutup aurat dan menjaga diri. Dan menjaga diri. Dia tak tutup aurat, tak pandai jaga diri. Ni boleh antara juga. Ingat molek. Kawan ibu dia hari ni. Kakak-kakak kita, kak-kak kita ni, adik-adik puan kita hari ni ingat molek. Ingat molek. Kita kena tudung aurat kita. Jangan duk pakai orang Cina, jangan duk pakai baju tangan pandak. Tubik luar rumah. Kecuali kita tudung labuh. Kecuali tudung labuh. Lindung tangi-tangi kita. Okey lah, tak ada gapo lah. Kalau semata-mata pakai baju sekerak, lengir panjang, naik motosikal ke sana kemari, gi kau ni juga lebih-lebih lagi rambut tak tudung pula.
Oh, nak orang kata janguk, jangan, tak pandai. Rambut sorak tengok dia haji Nabi, tengok dia orang asing, tengok dia orang luar, ni dosa besar. Berdosa teruk nak ajak kata. Berdosa teruk nak ajak kata. Wala sorak rambut, apatah lagi rambut sepala. Rambut suti kepala ni orang tengok habis. Lengi orang tengok habis, betih orang tengok habis hari ni. Jangan ingat molek adik-adik tino deh. Adik-adik kita, adik-adik puai kita ingat molek, kak-kak kita nak ajak kata. Kita nak gelinya, nak gapo jangan we kena dengan agama. We kena dengan agama jangan. Jangan ingat kata gelinya kita ni mendatangkan pasangi. Jangan. Jangan kecek derah, jangan gapo. Kita nak gapo gotu goning, kita kena cari dengan cara halal, cara baik nak ya tu. Ni 7 perkara yang dihimpunkan oleh ulama, iaitu dosa-dosa isteri kepada suami yang paling dibecikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni ingat molek. Benda tak comel berlaku hak mau cerita saat ni tu. Ni kita kena baiki diri kita. Kalau tak betul kita bakal baikilah, jangan murih ke ambo. Jangan marah ke ambo. Ambo tolong royak ning lah. Apa panggil sifat-sifat yang tak membawa kita ke syurga Allah Taala lagi ke datang. Bahkan kita dilaknat oleh Allah Ta'ala, dimarkakan oleh Allah Ta'ala selama kita hidup dunia nak menuju ke akhirat lagi ke datang. Apa guna kita hidup ni 40 tahun, Tuhan duk laknat kita berdosa 24 jam. Ni kita kena ingat molek. Nah, tu di antara 7 perkara 7 dosa yang mana ulama hipung sifat-sifat orang wanita terhadap suami dia, terhadap suami dia, tok lelaki dia. Tu kena bakal jaga. Baik. Di akhir ni kita tengok ayat Quran yang Tuhan duk cerita dalam Quran. Berkenaan dengan amalan kita. Yang kita hidup di dunia, yang kita nak menuju ke alam akhirat lagi akan datang. Nah, tengok. Apa balasan dia, apanya balasan dia lah. Waktu hari raya. Kita tengok dulu di dalam surah Al-Ankabut. Ayat yang ke-7 yang mana Allah Ta'ala cerita. Tuhan kata walladzina amanu wa amilus solihat. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Dan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Orang yang beriman, orang-orang yang buat amal soleh, buat kebaikan lah. Buat pahala, buat khairat, buat jariah. Tuhan kata orang yang beriman dan amal soleh. Kerana beriman dengan amal soleh ni dia tak tangga. Dia tak pernah terlucuk dua kelimah ni. Bila ada beriman, ada amal soleh. Bila ada amal soleh, ada beriman. Tu cuba kita perhati tengok dalam ayat Al-Quran. Di mana-mana Tuhan cerita amanu wa amilus solihat. Bila Tuhan cerita kata wa amilus solihat, amanu. Ataupun alladzina yu'minu. Nak cerita kata dua kelimah beriman dengan amal soleh ni dia tak asing, dia tak becek. Kerana apa? Kerana kalau tak ada salah satu daripada dua ni, kalau pergi becek tak terpakai. Tu Amba selalu cerita dah. Dia tak ada guna. Kalau beriman saja tak ada buat amal soleh, tak ada jalan. Dia tu orang Islam tapi tak ada buat apa, semaya bedak. Tak ada buat apa sekarang, sekadar beriman ya dia. Percaya dia. Umat Nabi Muhammad dia mengucap semua. Tapi tak ada semaya, tak ada sedekah, tak ada pergi balasah, tak ada masjid, tak ada buat khairat, tak ada jaga jiran, tak ada jaga gam sama tu. Jadi tak? Tak jadi juga. Kalau buat amal soleh tak ada beriman, hak tu tak nak cakap dah. Hak tu tujuh dengan aku dulu lagi dah. Buat amal soleh, buat kebaikan semua tapi tak beriman, macam orang kafir tu. Macam orang kafir ke, dia banyak buat solehat. Dia banyak buat amal soleh. Dia tolong orang kena banjir, orang kena kena ribut, orang tergelap gelap banjir, orang terbakar di api, orang susah, orang miskin, dia bantukan makan ni. Banyak orang-orang bukan Islam tapi pakai ke tak pakai gapo.
Kerana dia ada amal soleh saja tapi tak ada beriman kepada Allah Ta'ala. Ini nyata sekali. Sebab tu dalam Al-Quran, dua kelimah ni ialah dia tak asingkan dua-dua ni ayat tu. Apakah yang Allah Ta'ala cerita di ayat ni? Orang-orang yang beriman dan amal soleh ni, Tuhan katakan, lanukaffiranna anhum sayyiatihim, lanukaffiranna anhum sayyiatihim, sesungguhnya kami nak kifaratkan daripada mereka itu, orang-orang yang beriman dan amal soleh. Tuhan nak kifarat ke apa? Tuhan nak hapus dosa. Tuhan nak buai dosa dia tu. Tuhan nak buai tu. Sayyiatihim, akan kejahatan mereka itu. Tuhan nak hapuskan dosa-dosa dia. Tuhan nak buaikan sayyiatihim, iaitu dosa-dosa mereka itu, kejahatan mereka itu. Kita panggil dosa lah. Orang yang beriman wa amal soleh, Tuhan kata aku nak buai dosa dia, aku nak cabut dosa dia. Itu nak ayat tu. Ni kita kena ingat molek. Sebab tu orang yang buat amal soleh ni, orang suka mengatik, orang suka selawat, orang suka berzikir, orang suka buat jariah, orang suka semaya sunat. Hak ni orang ni nak ayat tu dosa dia kau habis. Kerana Tuhan ayat janji dah. Tuhan nak kifaratkan akan dosa-dosa mereka tu. Lepas tu Tuhan kata pula, wala najziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Tengok, Tuhan kata pula, wala najziyannahum, dan sesungguhnya kami nak beri balasan kepada mereka itu. Ataupun dan sesungguhnya kami akan beri balasan akan mereka itu ahsanal ladzi kanu ya'malun. Kalau berbanding dengan hak dia dah buat di dunia ni, orang beriman buat amal soleh ni, ahsan, terlebih baik. Hak Tuhan nak balas ni terlebih baik. Allazi kanu ya'malun, kalau berbanding dengan perkara-perkara yang mereka itu berbuat dulu di dunia. Ini Tuhan dah janji dah dengan kita. Jadi orang yang beriman dan orang yang buat amal soleh, Tuhan kata bila dia mati esok, Tuhan nak balas ke dia lebih comel, lebih molek lagi kalau berbanding dengan yang dia buat di dunia dulu. Kita dah buat apa? Buat khairat, buat gapo tu lah. Kita dah buat amal, wa amilu solihat, dah buat amal soleh tu. Gapo nama tu buat amal soleh? Semaya tu semaya ni, khairat tu khairat ni, zikir tu zikir ni, tobat tu tobat ni, segala-gala amal soleh. Hak kita buat di dunia amal soleh ni, balas saya Tuhan kata aku nak lebih molek daripada hak muda buat di dunia lagi. Ni cuba tengok ibu-ibu, ayah-ayah sidang penuntun. Ni kena ayat kata Tuhan dah ayat kita dah dalam suratul Ankabut ayat yang ke-7. Ni cuba tengok. Cuba tengok. Jadi jamin ni Tuhan tu ada dah kita. Sebab tu kita dah hari ni nak buat amal soleh ya. Nak buat amal soleh. Ikutlah rupa macam mana amal soleh. Apa saja amal soleh termasuk dalam amal soleh ikut dah. Kita tolong orang ko, kita bantu orang ko, kita beri makan kat orang susah ko, kita beri pakaian kepada orang ko, sedekah boleh orang pakai kain kita beli baju ke demo buat amal ibadat, kita beli baju jubah ke demo dia ni enggak pakai jubah kita duduk semaya. Allahu Akbar, tengok habis 400-500 kut pun dia buat pakai semaya, kain sarung kita nak ya tu. Tak kira lah amal soleh, tapi Tuhan dah janji dah. Tuhan dah janji kata dia nak beri balasan lebih molek hak berbanding dengan hak muda buat di dunia dulu. Ni dalam surah Al-Ankabut. Kita mari tengok pula dalam surah Al-Baqarah. Tuhan ada ceritanya. Seakan-akan tu juga. Tuhan kata apa? Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuh fa
ashabun nar hum fiha khalidun. Ini ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 81. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuh. Sebenarnya orang-orang yang usaha buat kejahatan. Sebenarnya orang yang melakukan kejahatan, orang yang buat jahat ni, wa ahatat bihi khati'atuh, di akhirat lagi akan datang, dia akan melikungi dia oleh kejahatan dia. Jadi dosa yang dia buat di dunia ni, kejahatan yang dia buat di dunia ni, akhirat esok dikepungkan oleh kejahatan dia. Tu. Dilikungi oleh kejahatan dia tu. Maka orang ni Tuhan kata kena, faulaika ashabun nar. Itu orang hak buat kejahatan di dunia ni, ashabun nar, jadi ahli neraka. Orang hak buat jahat di dunia ni, bila dia mati esok Tuhan kata dia ni ahli neraka. Sampai kita tengok orang jahat, orang buat jahat, kita royak atau jangan dia buat jahat lah, masuk neraka. Kerana janji Tuhan kata begitu dah. Orang yang buat jahat di dunia ni Tuhan kata ahli neraka. Bila ahli neraka Tuhan kata kena, hum fiha khalidun. Orang tu akan masuk di dalam neraka esok. Khalidun, kekal buat selama-lama. Ni ingat ibu-ibu, ayah-ayah. Ni lah orang duk lari, adik-adik semua jangan duk mabuk, jangan duk pening, jangan duk deraka dua ibu bapa. Jangan duk deraka dua ibu bapa. Dengar gatik kata-kata dua ibu bapa mu. Larangi dua ibu bapa mu kena heran, mu kena padu, mu kena reti. Ni nak ayat kata, bila mu buat benda tak molek. Ni adik-adik nak ayat kata. Tu. Di hari ni nak ayat kata banyak sekali orang yang buat kejahatan. Orang kejahatan. Tu hari ayat dah orang buat jahat ni di akhirat esok, orang ni adalah ahli neraka. Bila ahli neraka dia akan masuk dalam neraka lah. Masuk apa hari tu? Khalidun, Tuhan kata. Khalidun mana kekal. Kekal. Ni kita takut sekali hari ni. Takut ni. Kalau kita mati dalam beriman dan kita tu, kemungkinan kita akan tubik lagi. Ni Tuhan ada royak. Tuhan ada cerita nak royak tu orang buat kejahatan. Kasaba sayyi'atan, usaha membuat kejahatan. Jadi usaha pisah kaca buat. Kaca buat kejahatan. Tak kira lah rupa lagu mana. Kalau adik-adik wairung hari ni, pakak duk mabuk, pakak duk kecung, pakak duk benda-benda mabuk, tu duk usaha cari kejahatan. Benda lain boleh belana lagi nak makan, nak makan. Tak makan benda tu. Kau orang lari, kau jadi, kau orang lari, kau teruk. Tu ingat molek lah. Tuhan akan bakar. Dia telah masuk dalam peroni sekali. Telah masuk dalam romo orang sekali. Tahu mana. Tu boleh terang nak ayat tu. Lebih lagi hak Tuhan nak ayat tu akan masuk ni. Begitu juga orang hak sengaja buat kejahatan. Orang buat khianat orang. Orang zalim kat orang. Tu orang panggil orang usaha tu kat tu. Usaha nak ayat. Orang hak zalim orang buat jahat kat orang, tak kira dah. Jahat ni banyak. Dia tipu orang, dia bedi orang, dia bunuh orang. Susu dia apa? Khianat orang. Khianat dengan hatu setan. Khianat dengan anak kerak. Khianat dengan ilmu hitam. Panggil santet. Nak ayat kata. Khianat nak ayat kata. Hak ni pun nak ayat kata usaha mencari kejahatan juga, buat kejahatan. Ingat molek neraka tu hari royak dah. Balasan neraka bukan amal royak tu hari royak, amal tulus siapa. Nak tahu. Selagi mana mu tak bertobat, tak minta maaf kecuali dia, mu akan terjun ke dalam neraka. Seduk royak lah. Seduk royak pergi haji 14 kali, 40 kali, 100 kali pun royak tu. Mu buat masjid seorang mu sekalipun, sebutir pun sekalipun royak tu.
Mu akan kecap neraka Allah Subhanahu Wa Taala lagi kata. Kena ingat molek. Sebaliknya Tuhan kata lagi ayat ni, ayat yang ke-82 dalam Al-Baqarah ni, Tuhan kata walladzina amanu wa amilus solihat. Ni Tuhan ada cerita orang-orang yang beriman dan wa amal soleh, orang yang selalu melakukan amal-amal yang soleh. Sebab tak ni lah, sebab ayat ada surah Al-Ankabut tu, walladzina amanu wa amilus solihat tu, orang-orang yang beriman dan wa amal soleh. Sini Tuhan kata lagu mana balasan dia, ulaika ashabul jannah, ulaika ashabul jannah. Orang tu Tuhan kata ialah ahli-ahli syurga. Ahli syurga Tuhan kata. Bila ahli syurga, hum fiha khalidun. Orang ni akan masuk dalam syurga esok, kekal buat selama-lama. Ni dua Tuhan royak dalam suratul Baqarah ni. Yang pertama orang buat jahat, yang kedua orang buat amal soleh. Kita boleh ambil intisari dia, ambil pengajaran dia, dua perkara di sini. Ibu-ibu, ayah-ayah sidang menuntun sekalian. Janji Allah Ta'ala nya orang yang usaha buat jahat, orang ni ahli neraka, dia akan masuk neraka selama-lama. Tu. Yang kedua Tuhan kata orang yang beriman dan buat amal soleh, orang selalu tolong orang selalu buat khairat jariah, orang ni Tuhan kata ialah dia ahli syurga. Maka dia akan masuk syurga buat selama-lama juga. Dua perkara dan dua balasan. Dua golongan manusia dan dua balasan yang Allah Ta'ala cerita dalam suratul Baqarah ni. Dalam dua ayat yang 81 dan 82. Inilah ibu-ibu, ayah-ayah sedang menuntun sekalian untuk kita bermuhasabah, untuk kita muhasabah bersama dalam pengajian kita di malam ni. Inilah hamba nak cerita malam ni, bahawasanya Nabi pun cerita tak ada dah. Nabi kata manusia ni dua jenis saja. Ada hak alim, ada hak jahil. Hak alim dia mengajar, hak jahil dia belajar. Nabi kata tak ada selain, tidak ada kebaikan selain daripada dua ni je. Dua perkara ni je hak molek. Nabi kata apa maksudnya? Orang alim dia mengajar, orang jahil dia belajar. Kalau orang alim tak mengajar, orang jahil tak belajar, berarti tak masuk dalam hadis Nabi yang Nabi cerita ni. Tak ada dapat kebaikan dak. Sebab tu Nabi kata dua ni je hak moleknya, lain pada ni tak molek. Sebab tu kita biar duduk dia dalam keadaan dua golongan manusia ni. Kepada siapa saja yang pandai, mengajarlah. Mengajarlah. Nak mengajar di mana, nak mengajar di rumah kau, nak mengajar di sekolah kau, nak mengajar di pondok kau, nak mengajar di dalam YouTube kau, nak mengajar di apa saja dalam radio, siaran radio kau, ikutlah. Tu orang hak erti, orang hak ada ilmu, mengajarlah. Dan kepada ibu-ibu, ayah-ayah semua sidang penuntut sekalian, hak tak erti tu kita belajarlah. Jangan lucu dengan belajar. Kerana Nabi kata dua perkara ni je hak moleknya, selain badan tak molek. Lagu mana kalau kita tak erti? Kita tak erti jahil tapi tak belajar, tak ada jalan. Dia ni alim tapi tak mengajar, tak ada jalan juga. Wak apa nama mu alim, wak apa nama. Tak usah mengaji dulu lagi dah. Pasal apa mu duk mengaji siapa mu alim, tak usah mengajar. Tak ada faedah berlaku. Ni hadis Nabi royak sendiri, no ayat kata buat itu. Sebab itulah kepada orang yang reti ko gapo saja ko, mengajarlah. Maka orang yang tak reti tu belajarlah, jangan duduk saja macam malam ni. Malam satu jumpa dengan amo tidak uzur, tidak agak caping po, jumpa dengan amo di YouTube kita ni, iaitu Babo Channel. Pada malam ni insya-Allah taala kita dapat hayati sama-sama berkenaan dengan Al-Quran dan juga dengan Al-Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah jalan ni yang betulnya yang Nabi tinggal kepada kita pada hari ini, tak akan sesak buat selama-lamanya. Maka amo di setakat inilah dulu, sekira ada salah silap sikit sebanyak, amo banyak memohon maaf. Amo minta ada salah silap sikit sebanyak.
pohon minta maaf banyak-banyak di atas kesilapan ambo, terkasar bahasa ko ataupun tak sedap dengar ko, ambo banyak-banyak minta maaf deh. Maka apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang tak comel, tak gapo tu, itu daripada hawa nafsu ambo sendiri. Maka ambillah yang jernih, tinggal saja yang keruh. Maka setakat inilah malam ni ambo akhiri sudahi dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina. Rabbana la tu'akhidhna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna sihatan wa afiyah. Allahumma ja'alna sihatan wa afiyah. Allahumma ja'alna salamatan fi kulli hal. Allahumma inna na'udzubika min virus corona wa ghairihi minal amrad zahiran wa batina. Allahumma inna na'udzubika min virus corona ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.